Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan JSU dan pembinaan item yang telah dibuat pada tugasan pertama dan tugasan kedua. Okey, saya Wan Fadilah Hana binti Wan Ahmad Zuki dan Nur Hidayah binti Zakaria akan membentangkan pembentangan ini. Seterusnya, kita pergi pada pembentangan JSU terlebih dahulu. Okey, bagi pembinaan JSU terdapat 5 langkah. Bagi langkah pertama iaitu dalam menentukan tajuk dan masa mengajar seperti yang telah ditetapkan mengikut rancangan pengajaran tahunan. Jadi kami mengambil ujian selepas penggal kedua. Ujian penggal kedua iaitu untuk tajuk Al-Quran, kami mengambil kefahaman surah Al-Ma'un, bacaan mat pada kadar 2, 4 dan 6. Dan yang ketiga bacaan mat pada kadar 4 dan 5. Yang masa mengajar masing-masing 1.5 jam, 2.5 jam dan 4 jam. Bagi bidang hadis, kami mengambil hadis larangan Rasulullah, iaitu mengambil masa mengajar 1.5 jam. Dan bidang akidah bagi tajuk qada dan qada 1.5 jam dan tajuk hurafat iaitu 1.5 jam juga. Okay, untuk bidang ibadah kami mengambil solat ketika sakit dan solat jenazah dan masing-masing masa mengajar 1.5 jam. Dan bagi bidang sirah iaitu kami ambil satu tajuk sahaja, sifat tasamuh Nabi Muhammad SAW, 1.5 jam juga. Dan bagi bidang adab berziarah 1.5 jam juga. Dan bidang jawi iaitu kesenian Islam dan juga teknologi maya, masing-masing mengambil masa 3.5 jam. Seterusnya, langkah kedua iaitu pengiraan peratus markah muktamad. Daripada tajuk tadi, kami mengambil mengira peratus markah muktamad iaitu pengiraan untuk bidang Al-Quran bagi tajuk surah Al-Ma'un 6%, bacaan mat pada kadar 2, 4 dan 6 iaitu 10%, bacaan mat pada kadar 4 dan 5 sebanyak 16%. Okay, bagaimana untuk untuk bidang hadis, itu hadis larangan Rasulullah mengambil 6% markah muktamad, dan kalau bidang akidah, qada dan qada iaitu 6% juga. Bidang bagi tajuk hurafat sebanyak 6%, dan bagi bidang ibadah, solat ketika sakit dan solat jenazah masing-masing mengambil 6%. Dan bagi bidang sirah, sifat tasamuh Nabi Muhammad SAW juga mengambil 6%. Bagi bidang adab 6% juga, adab berziarah. Dan bagi bidang jawi untuk kesenian Islam dan teknologi maya iaitu sebanyak 13%. Kerana masa mengajar yang sama akan mengambil masa peratus markah muktamad yang sama. Okey, seterusnya bagi langkah yang ketiga iaitu pengiraan jumlah item. Okey, bagi pengiraan jumlah item, bagaimana nak mengira jumlah item ni adalah peratus markah muktamad dibagikan kepada 100 dan darat daripada jumlah soalan yang kami ingin menghasilkan. Okey, contohnya bagi bidang Al-Quran surah Al-Ma'un 6% markah muktamad, 6% akan didarabkan dengan jumlah soalan yang kami ingin bina iaitu 40, dan akan dapat 2.4 iaitu jumlah item ialah sebanyak 2 soalan sahaja bagi surah Al-Ma'un. Manakala bagi bacaan mat pada kadar 2, 4 dan 6 sebanyak 7 soalan, 7 item yang kami akan bina. Bacaan mat pada kadar 4 dan 5 iaitu 5 item. Dan bagi bidang hadis larangan Rasulullah iaitu sebanyak 2 item. Dan bagi bidang akidah untuk tajuk qada dan qada iaitu 2 item juga. Okey, untuk bagi tajuk khurafat 2 item juga. Dan bagi bidang ibadah solat ketika sakit dan solat jenazah masing-masing memerlukan 2 item. Dan bagi bidang sirah, sifat tasamuh Rasulullah SAW 2 item juga. Dan bagi bidang adab berziarah 2 item juga. Dan bagi bidang jawi untuk kesenian Islam dan teknologi maya memerlukan 6 item masing-masing. Okay. Seterusnya. Baik, saya sambung. Untuk langkah yang keempat, seperti yang Ustazah maklumkan di dalam kelas, nisbah bagi aras mudah, aras sederhana dan aras sukar mengikut sunnah belum adalah 5, nisbah 3, nisbah 2. 5 tu di mana aras mudah, nisbah 3 merupakan aras sederhana dan nisbah 2 merupakan aras sukar. Jadi cara pengiraannya adalah 5
nisbah total semua 5 tambah 3 tambah 2 tu 10, 5 nisbah 10 kali 40 ni adalah daripada kami punya item, jumlah item keseluruhan 5 per 10 kali dengan 40 soalan, 40 item, jumlahnya adalah 20 item. Membawa maksud 20 item merupakan aras mudah dan 12 item merupakan aras sederhana dan manakala 8 item merupakan aras sukar. Jadi di sini kami telah mengagihkan aras-aras kemahiran mengikut aras mudah. Jadi kalau kita lihat aras mudah merupakan ada 20 item. Jadi kami nyatakan kat sini aras mengingat dan aras memahami kami iaitu aras mudah masing-masing ada bilangan soalan 10 soalan. 10 tambah 10 kiranya 20 soalan lah mengikut aras mudah. Aplikasi dan aras kemahiran analisis masing-masing mempunyai 6 soalan. Totalnya adalah 12 soalan untuk aras sederhana dan manakala aras sukar iaitu aras kemahiran 5 dan 6 iaitu aras menilai dan aras mencipta masing-masing mempunyai 4 soalan. Total untuk aras sukar adalah 8 soalan. Baik, langkah yang kelima pula kami membuat jadual pemilihan item yang lengkap lah. Yang mana kat sini adanya tajuk, adanya jumlah jam pembelajaran, adanya bilangan item, adanya peratusan markah dan adanya aras taksonomi belum bagi SK, standard kandungan dan standard pembelajaran. Jadi dapat dilihat di sini bagi bidang Al-Quran kami telah mengambil standard kandungan 1.5 yang mana tajuknya adalah Surah Al-Ma'un. Jadi kami telah memilih standard pembelajaran yang menjelaskan tentang Surah Al-Ma'un dan standard pembelajaran tersebut kami akan membina item daripada SP tersebut mempunyai adalah aras soalan aras mudah dan merupakan soalan berbentuk objektif 1 markah. Jadi seterusnya standard pembelajaran bagi tajuk yang sama iaitu 1.5 dan 0.3 kami akan membuat soalan berkaitan analisis kepentingan mengamalkan surah Al-Ma'un yang mana SP ini merupakan kami akan membuat soalan objektif 5 markah dan aras soalan itu merupakan aras analisis. Okey, seterusnya pada bidang yang sama di tajuk yang berlainan iaitu tajuk bacaan mat pada kadar 2, 4 dan 6 harakat, kami juga telah mengambil 2 standard pembelajaran yang mana standard pembelajaran yang pertama iaitu mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mat lin dan mat arid disukun dengan betul. Jadi di sini pada standard pembelajaran ini kami akan membina soalan objektif 2 markah dan aras tersebut ataupun item tersebut merupakan aras memahami. Okey, seterusnya bagi SP yang seterusnya bagi tajuk yang sama iaitu 1.6 mengaplikasi bacaan madlin dan mad arid disukun dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan Al-Quran. Di sini akan ada 5 item. Yang 3 item lah yang dibina di SP ini yang mana tadi bagi standard pembelajaran yang pertama ada 2 item dan standard pembelajaran yang kedua ini akan dibina 3 item. Jadi item yang dibina pada aplikasi bacaan madlin ini kami akan meletakkan 2 soalan objektif 2 markah pada aras aplikasi dan satu soalan objektif 6 markah pada soalan analisis. Baik, seterusnya pada tajuk yang seterusnya, membaca ayat yang mengandungi bacaan mat pada kadar 4 dan 5 harakat dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah. Di sini kami juga mengambil 2 standard pembelajaran yang mana standard pembelajaran yang pertama iaitu mengenal pasti kalimah dan mengandungi potongan ayat yang mengandungi bacaan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil dan mat silah tawilah dengan betul. Dan yang seterusnya standard pembelajarannya adalah mengaplikasi bacaan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil dan mat silah tawilah dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan Al-Quran. Baik, di sini terdapat 7 item yang kami perlu bina di dalam tajuk inilah yang mana kami telah menyatakan pada standard pembelajaran pertama kami akan membina 1 soalan sahaja iaitu soalan objektif berbentuk 1 markah dan pada standard pembelajaran yang kedua kami akan membina 1 soalan subjektif dan markah tersebut adalah 15 markah.
Baik, bagi bidang yang seterusnya iaitu bidang hadis, kami telah memilih satu sahaja iaitu hadis larangan rasuah, dan di sini kami telah memilih dua standard pembelajaran iaitu yang pertama 2.1.2 iaitu menyatakan maksud rasuah, dan aspek yang seterusnya 2.1.3 menerangkan sebab berlaku rasuah. Jadi di sini kami akan membina 3 soalan iaitu di SP yang pertama kami akan membina objektif 1 markah pada aras mengingat dan objektif 1 markah juga pada aras menganalisis. Baik, bagi SP yang kedua kami akan membina soalan subjektif iaitu aras menilai yang mana membawa markah 4 markah. Jadi di situ adalah pemberatan lah bagi bidang hadis. Baik, seterusnya bagi bidang akidah kami telah memilih 2 tajuk yang berlainan iaitu pada tajuk yang pertama konsep beriman kepada qada dan qadar, dan tajuk yang kedua iaitu perbuatan khurafat. Baik, kita pergi pada tajuk yang pertama iaitu konsep beriman kepada qada dan qadar. Kami telah memilih 2 standard pembelajaran iaitu standard pembelajaran pertama kami memilih 3.2.2 iaitu menerangkan hukum beriman dengan qada dan qadar berdasarkan dalil nakli. Baik, pada standard pembelajaran ini kami akan membina satu item objektif 1 markah pada aras mengingat, dan pada standard pembelajaran yang kedua iaitu membuktikan keimanan terhadap qada dan qadar melalui tindakan secara beradab dan beristiqamah. Kami akan membina satu soalan subjektif berbentuk berjumlah 5 markah pada aras menganalisis. Baik, itu pada tajuk yang pertama untuk bidang akidah. Pada tajuk yang kedua pula, kepentingan mempertahankan akidah daripada perbuatan khurafat. Di sini juga kami memilih 2 standard pembelajaran iaitu standard pembelajaran pertama menyatakan maksud khurafat, yang mana kami akan membina satu aras mengingat. Aras iaitu pembinaan itemnya adalah item berbentuk soalan subjektif 1 markah, dan pada standard pembelajaran yang kedua menjelaskan perbuatan khurafat. Di sini pada SP ini kami akan membina 2 soalan subjektif iaitu pada soalan subjektif yang pertama kami akan memberi di satu markah satu item yang pertama kami akan memperolehi 2 markah iaitu pada aras aplikasi, dan pada soalan seterusnya soalan subjektif 3 markah pada iaitu aras menilai. Baik, seterusnya bagi bidang ibadah kami ada memilih 2 juga tajuk iaitu pada tajuk yang pertama merumus konsep solat ketika sakit serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Baik, di sini kami juga telah memilih 2 standard pembelajaran, di mana standard pembelajaran yang pertama memperincikan tata cara melaksanakan solat ketika sakit, yang mana di sini kami akan membina soalan subjektif berjumlah 3 markah iaitu item tersebut merupakan aras aplikasi. Baik, seterusnya standard pembelajaran yang seterusnya iaitu menunaikan kewajipan solat dalam pelbagai keadaan secara beradab dan istiqamah. Di sini kami akan membina satu soalan subjektif beraras mencipta iaitu aras ini akan berjumlah 3 markah. Baik, seterusnya bagi bidang ibadah tajuk yang seterusnya merumus konsep solat jenazah dan mengamalkannya serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Di sini kami hanya akan mengambil satu standard pembelajaran iaitu 4.3.1 menyatakan maksud solat jenazah dan hukum melaksanakannya. Di sini pada tajuk ini kami akan membina 4 soalan yang mana 2 soalan aras mengingat berjumlah 2 markah dan 2 soalan subjektif aras memahami 4 markah. Baik, itu untuk bidang ibadah. Bagi bidang yang seterusnya iaitu bidang sirah, kami juga mengambil satu tajuk iaitu tajuk keunggulan sifat tasamuh toleransi Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan mengambil 2 standard pembelajaran iaitu standard pembelajaran pertama 5.2.3 menghubungkan iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad yang bersifat tasamuh dan mengamalkannya dalam kehidupan. Pada SP ini kami akan membina satu soalan iaitu soalan objektif 1 markah iaitu ianya merupakan aras aplikasi. Dan pada SP yang seterusnya menjadikan sifat tasamuh Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Pada standard pelajaran ini kami akan membina soalan subjektif berjumlah 5 markah dan soalan ini akan berada pada aras mencipta. Baik, bagi bidang yang seterusnya iaitu bidang adab,
kami hanya mengambil satu tajuk juga, iaitu adab berziarah dan mengamalkannya secara berada di istiqamah. Di tajuk ini kami akan mengambil dua standard pelajaran, iaitu standard pelajaran yang pertama 6.2.3 menganalisis golongan yang perlu diziarahi mengikut keutamaan. Pada standard pembelajaran ini, kami akan membina dua soalan yang berbentuk subjektif, yang mana pada soalan aras mengingat kami akan membina soalan subjektif berjumlah 2 markah, dan pada soalan seterusnya masih di bawah SP yang bersama, kami akan membina satu soalan subjektif berjumlah 3 markah pada aras menganalisis. Baik, pada SP yang seterusnya iaitu 6.2.5 merumus kepentingan adab berziarah dalam menjamin perpaduan ummah. Nah, di sini di SP ini kami akan membina satu soalan objektif 1 markah, iaitu pada aras menilai. Okey, baik. Seterusnya bagi bidang yang terakhir iaitu bidang jawi, kami akan mengambil satu SK, iaitu SK-nya membaca, membina dan menulis berbagai jenis teks berdasarkan tema. Baik, di SK ini kami akan mengambil dua standard pembelajaran, iaitu standard pembelajaran yang pertama 7.1.3 membina dan menulis teks berdasarkan tema. Di standard pembelajaran ini kami akan membina 4 soalan yang merupakan soalan subjektif, tetapi kami akan meletakkan 3 soalan subjektif tersebut pada aras mengingat dan satu soalan subjektif tersebut pada aras menilai. Bagi standard pembelajaran seterusnya iaitu 7.1.4 membina, menulis dan membaca pelbagai teks berdasarkan tema. Di sini kami akan membina 7 soalan jumlah keseluruhan, yang mana 5 soalan objektif akan dibina iaitu pada aras mengingat, satu soalan objektif akan dibina bagi aras mengaplikasi, dan seterusnya satu soalan subjektif akan dibina bagi aras mencipta. Baik, bagi soalan subjektif ini akan berjumlah 15 markah secara keseluruhannya. Baik, daripada sini kami ada buat rumusan lah jadual spesifikasi ujian, di mana kami akan membina satu kertas peperiksaan yang mana mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, soalan objektif, bilangan soalannya akan berjumlah 21 soalan dan markahnya adalah 30. Bagi bahagian B pula subjektif, soalan subjektif, bilangan soalannya akan mempunyai 17 soalan dan markahnya adalah berjumlah 40 markah. Dan bahagian C iaitu bentuk soalannya adalah soalan esei. Di sini akan ada 2 soalan esei dan jumlah markahnya adalah 30 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah adalah 100% markah, dan masa cadangan untuk bagi kertas peperiksaan ini adalah 2 jam 30 minit. Jadi itu sahaja untuk jadual pembinaan spesifikasi ujian. Baik, kita beralih kepada pembinaan item. Saya serahkan semula kepada Wan Fadilah Hanan. Okey, kita teruskan dengan pembentangan pembinaan item. Okey, bagi pembinaan item yang telah saya bina, iaitu ada soalan objektif, soalan soalan subjektif yang mana terdiri daripada soalan struktur dan soalan esei. Okey, untuk soalan objektif, tugas pembinaan item ni memerlukan 5 soalan objektif KBAIT dan 5 soalan struktur KBAIT. Jadi saya mengambil hanya 5 tajuk sahaja daripada JSC yang kami bina. Okey, untuk soalan objektif, pada soalan pertama saya memperuntukkan murid ini supaya memilih bacaan maklin kecuali. Saya menegaskan perkataan kecuali, iaitu maknanya murid memerlukan memilih perkataan yang tiada bacaan maklin. Okey, aras ini adalah aras mengaplikasi yang memperuntukkan 1 markah sahaja. Okey, seterusnya bagi soalan yang kedua, saya meletakkan firman Allah Ta'ala. Dalam ni adalah surah Al-Fatihah dan saya menggunakan kata tugas apakah hukum tajwid. Saya terus kepada direct lah, iaitu mana memerlukan aras mengaplikasi yang memperuntukkan 1 markah juga. Okey, untuk soalan yang ketiga,
saya meletakkan aras menganalisis bagi tajuk rasuah. Okey, untuk rasuah ini saya memerlukan murid mengetahui atau menganalisis situasi yang menunjukkan berlakunya rasuah. Maknanya murid perlu mengetahuilah rasuah tu macam mana dan pelbagainya. Okey, dan yang keempat, kelebihan mengamalkan adat berziarah terhadap masyarakat ialah ini saya letakkan pada aras menilai dalam bidang adab tajuk adab berziarah. Aras menilai iaitu memperuntukkan satu markah sahaja. Ini adalah murid perlu menilai kelebihan mengamalkan adab berziarah terhadap masyarakat sebab ada 3 adab berziarah terhadap individu, terhadap masyarakat dan terhadap negara. Okey, seterusnya yang kelima, tandakan raik jika kalimah bergaris adalah bacaan maklin dan tandakan pangkah jika kalimah bergaris adalah bacaan ma'arili sukun. Ini saya perlu maknanya tandakan raik dan pangkah lah. Ini adalah aras menganalisis yang mana murid perlu menganalisis bacaan mana yang menunjukkan bacaan maklin dan bacaan mana yang menunjukkan bacaan ma'arili sukun yang memperuntukkan 6 markah sahaja. Okey, untuk soalan struktur iaitu bahagian A. Okey, untuk bahagian A saya meletakkan kata tugas terangkan iaitu aras menilai yang aras menilai bagi bidang akidah iaitu bagi tajuk rasuah. Maknanya murid perlu menyatakan sebab berlakunya rasuah dan menerangkan kenapa tindakan sewajarnya perlu diambil. Maknanya berdasarkan situasi yang diberikan iaitu memperuntukkan 4 markah sahaja. Untuk soalan yang kedua, bagaimanakah cara, iaitu kata tugas yang saya gunakan adalah bagaimanakah cara yang menunjukkan pada aras menganalisis. Maknanya murid perlu menganalisis menganalisis tindakan yang membuktikan keimanan terhadap qada dan qadar. Maknanya 5 markah sahaja. Murid perlu menyatakanlah dengan fakta dan huraian dan contoh. Okey, seterusnya bagi soalan yang ketiga saya mengguna kata tugas nilaikan bagi berpandukan kepada aras menilai yang memperuntukkan 3 markah sahaja. Ini adalah bagi tajuk hurafat. Okey. Yang seterusnya soalan yang keempat. Soalan keempat. Next slide. Okey, bagi soalan keempat yang memperuntukkan 3 markah sahaja bagi tahap menganalisis, saya menggunakan meletakkan 2 situasi iaitu situasi A dan B dan meletakkan arahan supaya murid buktikan dengan lakaran susunan golongan yang perlu diziarahi. Buktikan maknanya murid perlu menganalisis dululah golongan mana yang perlu diziarahi dan mengetahui susunan yang betul. Okey, dan soalan seterusnya ialah soalan esei bagi bahagian B. Okey, untuk saya meletakkan aras mencipta bagi bidang jawi iaitu 15 markah yang memperuntukkan murid untuk menjawikan perenggan yang telah saya letakkan iaitu kebaikan menabung. Kebaikan menabung ni murid-murid boleh membaca melalui website dan ini sesuai dengan tema yang ditetapkan adalah teknologi maya. Murid-murid boleh melihat melalui website yang disediakan. Jadi itu sahaja daripada pembinaan item yang saya lakukan berpandukan GSU yang telah dibina. Baik, seterusnya saya sambung untuk pembinaan item saya. Saya sama juga seperti Wan Fadilah di mana kami akan membina 5 item soalan objektif dan 5 item berbentuk soalan subjektif. Dan item-item yang dibina ini merupakan aras sukar. Baik, bagi soalan objektif, soalan yang pertama, aras analisis, saya telah membina satu soalan iaitu pilih manakah antara berikut merupakan kepentingan surah Al-Ma'un, kemudian tanda right pada kotak ni. Baik, di sini murid-murid perlu menganalisis di mana apakah kepentingan surah Al-Ma'un. Jadi di sini soalan ini merupakan soalan analisis dan memperuntukkan 5 markah. Baik, soalan yang seterusnya iaitu masih di aras yang sama iaitu aras analisis. Murid-murid arahan soalannya adalah padankan potongan kalimah berikut dengan hukum tajuk yang betul. Baik, di sini merupakan hukum tajuk maklin dan ma'arif disukun. Murid-murid ataupun penjawab memerlukan untuk menganalisis kalimah-kalimah ini merupakan
hukum tajuknya maklin ataupun maklin disukun. Jadi peruntukan markah untuk bagi soalan bagi soalan objektif ini adalah 6 markah. Baik. Kedua-dua soalan ini merupakan soalan objektif mengikut padanan lah. Okay. Seterusnya bagi soalan yang ketiga masih di aras analisis, iaitu saya memerlukan murid membulatkan jawapan yang betul, dan arahan soalannya adalah manakah antara berikut merupakan maksud rasuah. Jadi di sini murid-murid perlu menganalisis sama ada jawapan-jawapan yang diberikan ini adalah merupakan maksud rasuah ataupun tidak. Baik, di soalan ini saya memperuntukkan 1 markah sahaja. Dan soalan seterusnya iaitu soalan yang keempat, iaitu aras mengaplikasi. Baik, di sini saya telah memberi satu situasi dan murid-murid perlu membaca situasi tersebut, kemudian membaca soalannya adalah apakah perkara yang perlu Siti lakukan supaya menjadikan sifat tasamuh Rasulullah sebagai ikutan. Baik, di sini Siti ni memerlukan ataupun murid-murid ni memerlukan aplikasilah apa yang teori yang telah dipelajari itu, dia perlu mengaplikasikan di dalam situasi ini. Jadi di sini memperuntukkan markah 1 markah. Baik, seterusnya soalan yang kelima, iaitu aras menilai, bulatkan jawapan yang betul. Baik, di sini soalannya adalah manakah antara berikut merupakan kepentingan adab berziarah. Baik, di sini murid-murid akan membaca 1, 2, 3, 4 ini dan menilai adakah kesemuanya merupakan kepentingan adab berziarah. Baik, di sini memperuntukkan 1 markah sahaja. Itu adalah soalan objektif. Baik, kita terus kepada soalan subjektif. Soalan yang pertama iaitu aras menilai. Saya telah memberi satu situasi juga, dan di sini murid-murid perlu menyatakan pandangan mereka kenapa masyarakat terlibat dengan kes rasuah. Jadi di sini murid-murid perlu menjelaskan sama ada sebab tersebut relevan ataupun tidak. Jadi di sini merupakan aras menilai dan memperuntukkan 4 markah. Baik, seterusnya bagi soalan yang kedua iaitu aras analisis. Setiap perkara yang berlaku adalah qada dan qadar tahta Allah kepada hamba-Nya. Ini adalah merupakan situasi dan soalannya adalah sebagai seorang hamba yang soleh, apakah bukti keimanan anda terhadap qada dan qadar? Jadi soalannya adalah apakah bukti keimanan anda terhadap qada dan qadar? Jadi di sini murid-murid perlu menjawab apakah bukti mereka, apakah mereka perlu lakukan terhadap qada dan qadar ini. Jadi di sini memperuntukkan 5 markah. Baik, seterusnya bagi soalan yang ketiga iaitu soalan aras menilai. Juga saya memberi satu situasi dan murid-murid perlu menyatakan ataupun menjawab adakah perbuatan Maryam tergolong dalam perkara khurafat. Jadi murid-murid perlu memberikan sebab. Kalau jika ya, berikan sebab Maryam perbuatan tersebut tergolong dalam perkara khurafat. Jadi di sini murid-murid perlu menilailah sama ada perbuatan tersebut tergolong ataupun tidak. Jadi di sini memperuntukkan 3 markah. Baik, seterusnya bagi soalan yang keempat iaitu aras mencipta. Di sini juga saya telah memberi satu situasi dan murid-murid perlu menerangkan ataupun merangkakan bagaimanakah pelaksanaan solat yang perlu dilakukan oleh Ahmad. Jadi di sini murid-murid perlu mencipta menurut kefahaman mereka apakah solat yang Ahmad perlu buat berdasarkan situasi yang telah diberikan. Jadi di sini memperuntukkan 3 markah. Dan seterusnya soalan yang terakhir iaitu aras menilai. Saya perlu ataupun murid-murid perlu menukarkan ayat yang telah diberikan ini kepada tulisan Jawi, di mana ayat yang diberikan ini merupakan tulisan Rumi. Jadi murid-murid perlu menukarkan ini kepada tulisan Jawi. Jadi di sini saya memperuntukkan 2 markah sahaja kerana ayat ini pendek. Jadi itu adalah item-item yang telah dibina ataupun yang telah kami bina. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.